Baik, Assalamualaikum. Selamat pagi. Jumpa lagi kita dalam kuliah DMB 4112, Prosedur Kimpalan dan Jaminan Kualiti ataupun Welding Procedure and Quality Assurance, Google Classroom 5 minggu yang ke-13 ya. Baik, kita berada pada kompetisi yang terakhir bagi kursus ini, iaitu kompetisi keempat, iaitu Welding Certification ya. Jadi pada kompetisi yang lepas kita banyak mengetahui tentang proses-proses sebagai dalam kerja kimpalan lah ya, kaitan dengan WPS, PQR ya, dan kaedah-kaedah melaksana ataupun menyediakannya ya. Baik, kali ini kita lihat pada welding certification ni adalah persijilan dalam kimpalan ya. Jadi sedikit pengenalan ya. Pengenalan sijil kelayakan pengimpal ya. Apa dia definisi dia? Kimpalan ni, kelayakan pengimpal ialah kebolehan seorang pengimpal untuk menghasilkan kerja kimpal yang memenuhi piawaian yang diperlukan ya. Kebolehan ya, kemampuan ataupun kebolehan ya, memenuhi kompetisi bagi kerja mengimpal ya, berdasarkan piawaian yang diperlukan. Okey, biasanya persijilan ni dan ditadbir dan disahkan berdasarkan standard ya. Yang biasanya banyak kita gunakan AWS ataupun American Welding Society ataupun ASME ya, American Society Mechanical Engineering dan lain-lain lah, ada banyak lagi ya. Okey, lain-lain badan yang menguruskannya ialah seperti contohnya Welding Institute lah. Yang ini C-SWIP, biasa kita dengar di Malaysia C-SWIP ni ya, yang mengeluarkan lesen untuk inspektor ataupun kerja kualiti kimpalan ya. Kemudian kita ada Canadian Welding Bureau ataupun CSA W178.2 ini contohlah, banyak banyak ada di merata seluruh dunia ya. Okey, kalau kita tengok ini dia punya lambang lah, C-SWIP ni ya. Ini satu lambang lagi, ini BV ataupun Bureau Veritas Certification ya. Kalau kamu nak tengok lambang ni, kamu tengok dekat pintu-pintu kontainer di pelabuhan-pelabuhan, ada banyak ini adalah antara badan-badan yang menguruskan kualiti dari segi struktur dan juga kerja-kerja kimpalan ya. Baik, seterusnya okey, ini contohlah saya tunjukkan sijil kelayakan kimpal bagi BV ya, Bureau Veritas ya. Ini attention of participation adalah kriteria dalam dia, memenuhi kriteria BV lah ya. Jadi sijil ni layak dipakai pada seluruh dunia Okey, kemudian satu contoh lain kita tengok yang ini AWS lah ya. AWS contohnya di sini Rebirth ni telah memenuhi keperluan AWS ya, standard of dalam bentuk certificate of welding inspector Jadi biasanya ujian-ujian ni dilakukan di Malaysia selama masa 1 tahun sekali lah Jadi kita kena bayar duit pada AWS ni melalui, sekarang ni kita dah banyak online ambil exam, dan exam ni kita perlu lulus lah. Jadi examnya berkaitan dengan kerja-kerja kualiti kimpalan lah sebagai seorang inspektor Kemudian salah satu lagi sijil kelayakan, kita tengok Lloyd Lloyd Register. Lloyd Register ni pun banyak dalam bidang marine, perkapalan, dalam bidang oil and gas ya. Lloyd, BV ni memang banyak Lloyd Register. Jadi jangan terkejutlah kamu dengar BV, kamu dengar Lloyd, kamu dengar ABS, American Bureau Shipping, ada banyak kemudian okey. Jadi kita pergi sedikit yang mana dinamakan asas persijilan ya. Okey. Asas persijilan ni adalah mengimpal logam. Okey, macam apa yang kamu perlu buat untuk dapat sijil ni. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok kamu mengimpal logam yang diberikan oleh welding inspector dalam kedudukan ujian dan arahan ditetapkan. Kamu sekarang pengimpal keluar daripada KV Jadi kamu nak dapat asas persijilan ni, kamu kena dapat asas mengimpal ni, kamu kena ada sijil lah Jadi welding inspector daripada syarikat organisasi ni, dia akan beri kamu WPS dan kamu lakukanlah ujian yang ditetapkan. Kemudian selepas je kamu selesai mengimpal, kamu potong sambungan dikimpal mengikut arahan untuk buat ujian lentur ataupun band test ataupun lain-lain ujian kualiti berdasarkan arahan yang diberikan nantilah Kemudian kamu uji sambungan dengan mencatat hasil, sama ada kamu uji DT atau NDT dan akhirnya kalau kamu lulus ujian tu, kamu akan dianugerahkan sijil kelayakan
berdasarkan spesifikasi dan standard ujian. Okey, sijil yang dikeluarkan adalah berdasarkan pihak kawalan kualiti lah. Dan ada banyak organisasi yang mengeluarkan sijil tadi, contohnya ABS, American Bureau Shipping, Biro Britas, BB dan lain. Okey, ini sebenarnya apa yang berlaku jika kamu, contohlah kamu nak bekerja dengan Sapura, jadi ini yang kamu buat. Kamu perlu mengimpal mengikut arahan dia, kamu potong, uji, baru kamu akan dapat lesen dia lah, persijilan tadi. Okey, kita lihat begini, saya sediakan grafik ni khas untuk kamu faham. Kamu di sini. Kamu adalah pengimpal. Kamu bekerja untuk pembuat atau pengeluar. Maknanya ini pembuat pengeluaran. Owner dia orang pertama. Okey, contohnya kita pergi pada simple. Very simple, kita pergi pada kita buat alat cari gali. Kita buat cari gali untuk Petronas. Petronas ni owner dia, barang dia. Siapa yang buat? Sapura, contoh Sapura ataupun MSC. Okey, kita bekerja dengan, kamu berada di sini pengimpal, kamu bekerja dengan Sapura dan MSC, Malaysian Shipyard contohnya, kan. Okey, sebelum kamu nak bekerja ni, kamu akan diuji oleh inspektor kawalan mutu daripada BB atau BS tadi. Nampak? Jadi ada hubung kait tak benda ni? Jadi kamu akan diuji. Bila kamu dah dapat lulus diuji, barulah kamu boleh bekerja dengan Sapura. Sebab yang bina ni, orang yang bina ni, dia kena pastikan orang yang mengimpal tu adalah diklasifikasikan mengikut standard. Ini ketetapan bagi owner dari Petronas. Jadi orang ni orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Itu saya sebut first party, second party, third party. Orang third party ni dia ada lesen segala-galanya. Sebab lesen yang dikeluarkan ada lesen bersifat antarabangsa. Jadi bersifat antarabangsa. Jadi kalau kamu di sini, kamu kena ambil ujian, lulus oleh BB, so kamu akan jadi bekerja dengan Sapura. Itu sebab pengimpal ni kerja dia, gaji dia mahal. Okey, apa yang akan diuji? Kalau tengok, dia ada macam-macam proses dalam kerja ni. Dia ada macam proses. Okey, yang pertama sekali dalam proses kimpalan ni, kita ada buat ujian kimpalan alka, logam, semau. Semau ni sheet metal arc welding lah, ataupun MMA. Metal MMA ni tetap arc, manual metal arc, MMA. Kemudian kita ada kimpalan alka tungsten ataupun gas tungsten arc welding ataupun TIG. Jadi dua benda yang sama ni, jangan keliru. Kemudian kimpalan arka gas logam, GMAW atau MIG, gas metal arc weld, MIG. Jadi ini ada perbezaan sikit lah. Kemudian kimpalan arka berteras flak core arc weld. Okey, kalau tengok semau, jitau, GMAW, flak core ni, di mana banyak guna? American guna. Contoh kalau British, dia suka guna TIG, MIG, MMA. Itu sebenarnya kamu kena tahulah. Kalau sebut MMA itu dia sama dengan semau, TIG dia sama jitau, MIG dia sama GMAW. Flak core lah. Jangan terkeliru dengan benda tu. Benda yang sama. Cuma penggunaan di peringkat antarabangsa. Baik, kita tengok kedudukan pula bila kamu nak uji tadi. Okey, kamu ni nak boleh mengimpal pada kedudukan mana? Okey, kedudukan 1 ni rata, flat. Kedudukan 2 mengufuk, horizontal. Kedudukan 3 menegak, vertical. Kedudukan 4 atas kepala, overhead. Kemudian simbol F, 1F, 2F, 3F, 4F adalah kimpal kembi ataupun fillet. Manakala G ni, 1G, 2G, 3G, 4G adalah kimpal alur ataupun groove. Itu kamu dah biasa, ada peringkat awal pembelajaran kamu dah didedahkan. Okey, ini namakan flat position macam mana? Okey, kita tengok flat position ni 1F kembi, 1F ini alur, 1G groove. Ini 2F, ini 2G horizontal position, mana sini bergerak, bergerak sini. Okey, vertical position, ni kadang ada 3F, kemudian ini 3G ke atas. Dia ada vertical up ataupun vertical down lah, tapi vertical ni kedudukan menegak. Kemudian overhead position 4F, 4G, maknanya kimpal di sini di atas kepala lah. Ini untuk fillet, ini untuk groove. Okey, itu bagi plate lah. Okey, kita ada juga, kita tengok untuk flat position ni saya tunjukkan juga. 1F, 1G, 2F, 2G, 3F, 3G, 4F, 4G. Okey, biasanya untuk plate inilah ujian yang akan dijalankan. Daripada 1 sehingga 4. Okey. Kemudian kita lihat pada kedudukan pipe. Kedudukan pipe ni special sikit. Okey, pada kedudukan 1, kedudukan mengufuk, digulingkan, roll, berpusing.
Kedudukan 2, pipe kedudukan menegak tetap fix vertical position. Vertical menegak tapi tetap fix, tetap pipe kedudukan. Okey. Kelima, pipe dalam kedudukan mengufuk tetap horizontal, fix, tetap. Keenam, pipe dalam kedudukan tetap 45 darjah, fix position. R ni restriction lah, berhalangan. Okey, ada dia kata 6 GR, 6 groove restriction. Okey, kita lihat tengok position ya. Okey, yang ini dikatakan kedudukan 1 tadi. Kedudukan 1 maknanya kamu kimpal keliling ni tapi ini berpusing. Pipe ni berpusing. Okey, nampak pipe pusing. Okey, bila kedudukan 2, kedudukan 2 tadi dia kata vertical and rotate during welding. Okey, tube vertical. Vertical maknanya kita kimpal sini dan dia berpusing. Berpusing. Ini tadi kedudukan berapa kalau kita tengok? Kedudukan 2. Pipe menegak tapi berpusing. Okey, kedudukan 5 pula. Kedudukan 5 ini pipe berada horizontal. Kita kimpal gini tapi dia berpusing. Itu berpusing. Nampak? Dia berpusing. Pipe, ada pipe atau tube lah. Pipe tube. Okey, itu kedudukan yang ke berapa tadi? Yang ke 5 tadi. Pipe kedudukan mengufuk tapi fit tetap position. Okey, seterusnya kita tengok pada pipe kedudukan ni. Ini kedudukan 5. 5 ni 45 darjah. Kita kimpal sini. Ini fix, tetap. Dia tetap. Okey. Bila kata R tadi 5GR, 6GR, kedudukan beginilah. Dia akan ada halangan sini, restriction ring sini. Restriction ring sudut 45 darjah. Jadi ini yang kita katakan tadi kedudukan 6 tadi. Pipe kedudukan darjah. Okey. Bila kata ini 6, ini 6GR. Ini kedudukan apa? 1, ini 2, ini 5. Betul? Kita tengok semula. Okey. 1, 2, 5. Okey, yang pening sikit. Okey, ni ini kedudukan 1F. Kemudian ini 2. 2 ni adalah vertical, ni 5 horizontal, dan kemudian ini 6. 6. Kemudian ini 6GR. Itu kedudukan pipe lah yang kamu akan uji. Jadi sebenarnya ikut kebolehan kamu lah. Kamu nak uji yang mana satu. Tapi semakin suka kerja tu semakin mahal gajinya. Baik, saya rasa itu je kita bincangkan pada minggu ni. Jadi saya kamu fahamlah bagaimana kamu seorang pengimpal, kamu nak jadi seorang inspektor, kamu boleh jadi inspektor, tapi kamu kena ambil ujian-ujian tertentu bersama dengan badan-badan ataupun organisasi yang lain. Baik, kita akan berjumpa lagi pada kuliah kita pada minggu seterusnya, iaitu minggu ke-14, minggu terakhir lah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.